Emily? Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. Jangan lupa subscribe, like and share video ni dekat kawan-kawan hampa, okay? So, cerita hari ni aku nak bercerita tentang kisah seorang gadis yang dirasuk bukan 1, 2 atau 3, tapi dirasuk oleh 6 roh jahat, iaitu Annalise Michelle. Bagi sesiapa yang minat dengan cerita hantu, cerita-cerita seram, mesti hampa dah tahu pasal cerita Annalise Michelle ni. So, without further ado, let's get started. So macam biasa, sebelum aku masuk kepada cerita ataupun dalam video ni kepada babak-babak seram, aku akan cerita sikit tentang latar belakang Annalise Michelle dan juga keluarga dia. So Annalise Michelle ni adalah seorang gadis yang dilahirkan pada tarikh 21 September 1952 dekat Bavaria, Jerman. Dan Annalise Michelle ni dia dilahirkan dalam keluarga yang terdiri daripada mak dia iaitu Anna Michelle, bapa dia Joseph Michelle, dan juga adik dia Martha Michelle, dan diri dia sendiri iaitu Annalise Michelle. Kerana dia pun 4 orang lah, mak, bapa, kakak dan juga adik. Yang nak dijadikan watak utama dalam cerita ni ialah si kakak ni lah, Annalise Michelle. So Annalise Michelle ni waktu dia membesar tu, antara umur dia 1 sampai 16 tahun ni, waktu tu memang jiran-jiran dia kata dia ni memang seorang budak yang baik, cantik, kuat agama dan juga sopan. Dan satu hari pada tahun 1968, iaitu ketika Annalise Michelle ni berusia 16 tahun, tiba-tiba buat pertama kalinya Annalise Michelle ni jatuh pengsan dan juga dia tiba-tiba sawan. Kira dia jatuh, lepas tu dia terus sawan. Tu kira first time selama 16 tahun dia hidup tu tiba-tiba dia jatuh. Lepas tu mak dia tak ada lah bawa dia pergi hospital ke apa, sebab kemungkinan dia cuma pengsan mungkin sebab penat ke apa ke. Lepas tu sawan tu pun berjaya ditangani lah. Kiranya taklah serius sampai nak kena bawa hospital. And then mak dengan ayah si Annalise ni pun just rehatkan Annalise kat dalam bilik dia. And then Annalise pun tertidur sampailah esok pagi. Si Annalise Michelle ni cakap dekat mak dia, "Mak, semalam waktu tidur Annalise rasa macam ada benda yang menghempap dada Annalise. Kira dia rasa macam diri dia dihempap oleh something yang sangat besar dan juga sangat berat atas dada dia, yang menyebabkan dia tak boleh nak bernafas dan dia rasa kaku dekat atas katil. Dan keadaan ni buat dia macam mungkin dia tengah duduk sesak nafas dan dia pengsan, dan lepas tu dia pun tertidur. Lepas tu family dia macam tak fikir apalah. Family dia mungkin ingat, oh ni mungkin tadi sebab dia sawan tu kan. Lepas tu dia mungkin kepenatan. So dia pun macam okey lah, dengar je cerita Annalise tu. Lepas tu benda ni berlanjutan sampailah bulan Ogos 1969. Tiba-tiba Annalise jatuh lagi sekali dan mengalami sawan yang lebih teruk. Kiranya di antara tahun 1968 sampailah 1969, Annalise dikatakan mengalami 4 kali sawan. Tapi yang terakhir ni, masa tahun 1969 ni, boleh kata sawan dia tu makin teruk. Disebabkan sawan Annalise ni makin teruk, mak bapa Annalise ni pun bawa lah Annalise pergi hospital untuk jumpa dengan doktor. So dia pun jumpa dengan 2 doktor lah, satu pakar psikiatris dan juga satu lagi pakar saraf. Bila dah jumpa 2 doktor, dua doktor ni jalankan ujian otak dekat Annalise. Kira macam dia pun buat masuk kat dalam scan otak Annalise tu. Bila dia scan, tak ada benda yang pelik, tak ada benda macam bacaan dia tak ada yang pelik, ataupun tak ada yang boleh katakan Annalise ni mengalami masalah otak ataupun masalah mental. Jadi dia pun cuma bagi ubat ringan-ringan dekat Annalise untuk kalau lah kata dia main sawan lagi sekali, just bagi ubat ni dia akan legakan sawan tu lah, macam tu. So Annalise pun setiap kali ada sawan ke apa ke, dia akan makan ubat yang doktor tadi bagi. Dan apabila mak bapak si Annalise ni pergi ke bandar, dia pun jumpa lah dengan satu paderi ni yang bernama Paderi Ernst Alt. So masa jumpa dengan paderi ni, mak bapak Annalise ni ceritalah benda-benda mistik yang dah berlaku dekat rumah dia. Contohnya macam tadi Annalise kena hempap, kejang-kejang, ada orang ketuk pintu. Dan selain daripada cerita tu, apa yang mak dia cerita ialah mak dia pernah nampak Annalise tiba-tiba berdiri dekat bahagian altar tempat family dia semayang kan. Apa yang Annalise buat ialah Annalise tenung patung Mary, dan lepas tu
Bila mak dia panggil-panggil, analis tak kalih ke, tak buat apa pun, dia cuma tenung patung tu. Dan bila mak dia tengok muka analis, keadaan muka analis sangat menakutkan, di mana biji mata dalam tu bertukar menjadi hitam. Semua hitam. Kira kita bulat ni hitam kan. Masa mak dia nampak analis tu, mata dia semua hitam. Dan tangan dia tu bertukar menjadi seakan-akan ada cakak dan juga menjadi berbulu. So mak dia memang takut gila masa tu. Mak dia lari terus. Lepas tu mak dia cerita lagi yang analis ni selalu bagi tahu kat family dia dan juga doktor pakar psikiatris yang dia jumpa tu, kadang-kadang dia selalu ternampak wajah-wajah iblis atau wajah-wajah yang menyeramkan. Kadang-kadang benda tu dia nampak dalam diri dia. Kira macam dia tengah tengok cermin, dia nampak benda tu dalam diri dia. So bila dia dah berunding dengan Padri Ernst Alt ni macam minta masa sikit lah. Macam okey lah, dah bagi tahu dah apa bukti-bukti dia semua, apa ciri-ciri dia semua. Dia akan kajilah benda tu. So si mak ayah analis ni pun balik rumah. Jadi bila dia balik daripada rumah tu, benda tu pun berlaku juga, tapi belum ada apa-apa tindakan yang dilakukan oleh Padri Ernst Alt tadi. Lepas tu masa November 1973, analis sekali lagi dibawa untuk berjumpa dengan pakar psikiatris yang baru untuk cek keadaan otak dia yang terkini. Kiranya sebelum-sebelum tu dah cek, tapi masa tahun 1973 bulan November tu dia cek lagi sekali untuk tahulah apa yang jadi kat dalam otak si analis ni. Bila cek-cek, doktor pakar psikiatris tu sahkan analis ni menghidap penyakit saraf otak ataupun epilepsi. Kiranya dia bagilah ubat untuk sakit saraf tu, ubat yang lagi kuat daripada ubat sebelum ni, untuk si analis makan supaya benda tu boleh dirawat lah. Lepas tu, setiap kali analis makan ubat yang doktor psikiatris bagi tadi untuk epilepsi dia rasa sangat lemah. Kadang-kadang dia rasa tak berdaya langsung. Dan benda ni menyebabkan analis mula depres. Dia mula tak mau makan. Dia mula duduk dalam bilik bersendirian. And then yang teruknya lagi, menurut family dia sendiri, kadang-kadang analis duduk sorang-sorang dalam bilik, dia buat benda yang sangat tak masuk akal, yang mana dia menjadi sangat-sangat kuat. Dia tak makan banyak hari. Sebab apa? Dia depressed, dia tak mau makan. Tapi dia sangat-sangat kuat. Kadang-kadang dia boleh lempak adik dia tu, dia boleh angkat lempak adik dia macam dia lempak anak patung je. Lepas tu mak dia kata analis pernah pecahkan sebiji apple dengan genggam saja apple tu, dan apple tu berkecai, pecah, habis terabak. Tapi dia tak makan. Mana dia dapat kekuatan tu? And then dia dah cengkung gila tau masa tu. Sebab apa? Analis ni dia tak makan. Lepas tu dia tak minum air. Dia kadang-kadang dilihat minum air kencing dia sendiri, ataupun dia akan kencing dekat bawah lantai and then dia akan jilat. Dan analis kadang-kadang makan laba-laba ataupun serangga. Dia korek-korek daripada dalam dinding, dia panjat-panjat di katil untuk cari laba-laba dan makan laba-laba tu. Lepas tu dia akan koyak-koyak baju dia akan pukul diri dia sendiri, dia gigit diri dia sendiri, dia hentuk-hentuk kepala dia dekat dinding sampai cedera. Kadang-kadang dia tarik rambut-rambut dia semua sampai dah nak terbotak, dia ditarik rambut-rambut dia. Lepas tu dia akan tiba-tiba histeria, menjerit-menjerit tak tentu pasal. Lepas tu dia akan mencederakan diri dia lah, gigit-gigit badan dia sendiri. Jadi analis ni pun dikurung dalam bilik, tapi dalam keadaan tangan dan kaki terikat supaya dia tak buat benda-benda yang dia dah buat tadi. Sebab analis ni sekarang dah memang dalam keadaan yang sangat teruk, di mana badan dia penuh dengan luka yang dia sendiri buat kat diri dia. Kalau menurut pakar psikiatris, dia depresi. Tapi kalau menurut pandangan ahli keluarga dia yang mana religious gila ni, dia pun tahu yang analis ni dikawal oleh sesuatu yang ada dalam badan dia. Bapa dia, si Joseph Michel ni pun pergi berjumpa lagi sekali dengan Father Ernst Alt tu. Lepas tu Father Ernst Alt ni bawa lah bapa dia berjumpa dengan Father Rodwig. Father Rodwig ni bila dia cek analis tadi, dia sahkan memang 100% analis ni dikontrol oleh something yang ada dalam badan dia, which is dia memang dirasuk bila dia buat macam tu.
And then bapak dia kata, boleh tak rawat anak saya, tolong rawat anak saya. Father Rodwick ni kata dia tak boleh rawat Annalise Michelle ni. Mungkin aku rasa masa tu dia waktu cek-cek tu dia macam dah tahu lah kot yang Annalise Michelle ni dah macam ni melampaui dia punya batas-batas kekuatan macam tu lah kan. Disebabkan Father Rodwick ni tak mampu nak tolong Annalise ni, jadi Father Ernst Alt tadi berbincang dengan satu lagi paderi baru iaitu Father Arnold Rance. Mereka berdua akan buatlah sesi-sesi ruqyah untuk membuang benda yang ada dekat dalam badan Annalise tadi, kira hantu yang ada dalam badan Annalise tu. Dan pada tarikh 24 September 1975, waktu tu adalah hari pertama eksorsism dijalankan terhadap Annalise, iaitu upacara menghalau hantu dalam badan Annalise tadilah. Dan semasa upacara tu berjalan, Paderi Arnold Rance ni dia kata dia akan benarkan beberapa orang untuk macam masuk sekali dalam eksorsism tu untuk merekod video ataupun suara supaya benda tu boleh menjadi bukti lah kan. Kiranya dia macam ada saksi bahawa dia menjalankan upacara penghalauan hantu dan bukan benda lain, kiranya macam tu. Jadi adalah 2-3 orang saksi yang masuk sekali dengan Paderi Alt tadi dan juga Paderi Arnold tadi. Dan semasa mereka punya upacara penghalauan hantu ni, ada beberapa tape yang kita boleh dengar. Contohnya Sola, non è cosa. Sage die ganze Wahrheit. Weiter gestiegen. Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir. Sage die ganze Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Scheiß, die im Drachenhaus zum Beispiel. Zum Beispiel wann? Oh, Sie müssen als Priester erkennbar sein. yang tu adalah antara suara-suara yang ada dalam badan Annalise. Dan dia kata ada banyak nama, iaitu kira macam banyak lah duduk dalam badan dia kan. Paderi Arnold cakap waktu upacara penghalauan hantu ataupun eksorsism dijalankan, ada satu eksorsism tu di mana Annalise Michelle ni bercerita secara detail tentang satu roh yang ada dalam badan dia ni yang bernama Flashman. Dan Flashman ni adalah seorang paderi yang hidup masa tahun 1500, yang mana dia dibuang daripada gereja atas dia punya kelakuan yang tak senonoh lah. Kira macam dia paderi, nama dia Flashman, lepas tu dia ni paderi masa tahun 1500 macam tu. Lepas tu dia ni dibuang gereja akibat berkelakuan tidak senonoh dekat dalam gereja tu. Paderi Arnold ni macam tertanya-tanya macam mana Annalise boleh tahu. Sebab okey, macam kita sekarang, kita kalau kita tak tahu siapa-siapa, kita boleh Google untuk cari maklumat pasal dia. Tapi benda ni terjadi masa tahun 1970 lebih. Waktu 1970 lebih, internet ataupun Google ni semua belum wujud lagi. Jadi macam mana Annalise ni boleh tahu? Sedangkan benda yang Flashman buat tu hanya beberapa orang ahli-ahli gereja saja yang tahu. Sebab benda tu berlaku pun dekat kawasan kecil, tempat-tempat terpencil macam tu kan. Macam mana si Annalise ni boleh tahu secara detail apa yang berlaku dekat Flashman tu? Jadi start daripada sini memang dah boleh kata 100% memang bukan Annalise yang bercakap, tapi benda lain yang bercakap. Dan eksorsism terhadap Annalise ni berjalan selama 10 bulan, di mana terdiri daripada 67 sesi. Dan kadang-kadang upacara ni mengambil masa hingga 3 atau 4 jam sekali buat. Lepas tu Annalise cakap dekat paderi, setiap kali dia makan ubat yang psikiatris bagi tadi, ubat epilepsi yang dia makan tu, benda tu buat dia jadi lagi lemah, buatkan dia tak lalu, buatkan dia sangat-sangat macam lemah, derita, macam terperangkap macam tu. Jadi disebabkan benda tu, paderi tu pun cakap lah, kalau tak boleh makan, kalau tak nak makan, jangan makan, berhenti dulu. Sebab apa? Dia nampak Annalise ni dah betul-betul lemah. Jadi disebabkan tu pun Annalise pun berhentilah makan ubat yang diberikan oleh doktor tadi. So, selama 10 bulan eksorsism dijalankan, badan Annalise ni memang sangat-sangat cedera.
dia punya kecederaan dia sangat teruk, yang mana muka dia tu dah jadi cengkung sangat teruk sebab dia tak mau makan. Kepala dia luka sebab dia asyik-asyik hentuk kepala dia kat dinding. Lutut dia dah pecah sebab apa, dia asyik-asyik berdiri dan duduk dengan laju, berdiri duduk dengan laju. Sebab apa, dia mencederakan diri dia sendiri. Sebab apa, bukan dia yang kontrol diri dia, tapi ada benda lain yang kontrol diri Annalise ni. Dan kadang-kadang Annalise ni kalau nak pergi toilet pun bapak dia yang kena dukung, sebab dia dah tak larat, dah tak boleh jalan. Dan berat dia masa tu dalam 30 kg sahaja. Lepas tu masa bulan Jun 1976, Annalise ni tiba-tiba demam kuat. Dan bila dia demam kuat ni, family dia nak bawa lah Annalise untuk pergi jumpa doktor. Tapi Annalise tak nak. Annalise tak nak jumpa doktor. Dan apa yang Annalise cakap dekat mak dia, saya sangat-sangat takut. Dia cakap macam tu kat mak dia. Lepas tu mak dia pun tenangkan dia, tak ada apa yang akan jadi, semuanya akan okey, semuanya akan jadi macam biasa balik. Lepas tu masa tarikh 1 Julai 1976, Annalise dijumpai telah meninggal dunia dekat dalam bilik dia. Kira pagi-pagi tu mak dia nak pergi panggil Annalise untuk nak pergi tengok keadaan dia. Dia nampaklah keadaan Annalise di mana dah tak bernyawa, ada kat atas katil dalam keadaan boleh kata sangat-sangat teruk. Macam apa boleh tengok kat gambar ni, dia boleh sangat-sangat teruk, meluka. Keadaan dia sangat kurus, cengkung dan banyak luka dekat muka dia dan juga badan dia. Jadi disebabkan kematian Annalise ni, benda ni yang uniknya dalam cerita Annalise ni, kes ni dibawa ke mahkamah. Selalunya dalam cerita-cerita hantu, dia dah habis mati kat situ je. Tapi dalam cerita ni, kes ni, kematian Annalise ni dibawa ke mahkamah dan dibicarakan. Lepas tu, keluarga Annalise ni dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan. Bukan keluarga dia saja, mak, ayah Annalise dan juga 2 orang padri tadi, Padri Arnold dan juga Padri Ernst Out tadi, dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara akibat tuduhan di mana mereka berempat ni yang menyebabkan si Annalise tak nak makan ubat ataupun tak memberi ubat epilepsi kepada Annalise dan menyebabkan Annalise meninggal dunia akibat tak makan ubat tadi. So bila masuk mahkamah, kita dah tak boleh nak bentangkan isu-isu macam dia kena rasuk, ada gangguan jin, setan, semua tak boleh, sebab dia akan berfikir secara logik. Jadi benda tu tak boleh nak disangkal. So mereka pun dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan. Dan bila bedah siasat dilakukan terhadap badan ataupun mayat Annalise tadi, Annalise ni meninggal dunia disyaki akibat dehidrasi, malnutrisi dan juga cedera-cedera yang teruk lah. Kiranya dia kan tak makan, tak minum, lepas tu dia cederakan diri dia kan. Benda-benda tu yang menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi, kisah Annalise Elizabeth Michelle ni telah diadaptasi menjadi satu movie seram yang mana hampa boleh tengok. Movie ni dikeluarkan pada tahun 2005, iaitu tajuk dia ialah The Exorcism of Emily Rose. So, aku akan sertakan tajuk kat sini. Hampa boleh tengok. Cerita ni memang sangat-sangat best. Kalau bagi aku bagi rate nombor 1 lah. Cerita hantu nombor 1 yang aku suka sangat-sangat. 90% daripada cerita tu diambil berdasarkan cerita Annalise Michelle ni. So tu je cerita kita untuk hari ni. So apa pendapat hampa tentang cerita ni, hampa boleh komen dekat bawah. Sama ada Annalise ni dia jadi macam tu sebab tak makan ubat, ataupun dia memang ada benda gaib yang menghantui dia. So apa pendapat apa? Jangan lupa komen kat bawah. Jangan lupa subscribe video aku, like video-video aku, and share video aku dekat kawan-kawan hampa manalah tahu berkenan di hati untuk terus tengok video daripada aku. So jangan lupa untuk next video. Bye and stay tuned.